أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'ah makna dia betulnya apa ni, orang yang ketuk pintu kita tengah malam. Mal-Qari'ah, apa itu benda yang membuatkan orang pergi ketuk pintu tengah malam buta? Wa ma adraka mal qari'ah, mu tahukah hai manusia, hai Nabi Muhammad, apa benda al-qari'ah? Jawabnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, iaitu ketika seluruh manusia di muka dunia ini ibarat belalang yang berterbangan, kekatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, usahakan manusia bukit bukau yang begitu pejal pun akan berterbangan sebagaimana kabu kapas yang digemburkan. Fa amma man thaqulat mawazin, ketika itu mana-mana orang yang timbangannya berat, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan serba selesa. Wa amma man khaffat mawazin, sebaliknya mana-mana orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka mak yang dakap dia ialah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kamu benar apa neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Sadaqallahul azim. Ini para hadirin semua, surah baru lepas pada kita baca Alhaakumut Takatsur. Belum daripada kita masuk dalam surah baru hari ini, kita ingat sikit pelajaran Alha minggu lepas. Mudah-mudahan sambung menyambung ilmu kita berlaku. Minggu lepasnya Tuhan wayak satu penyakit, dan serentak dengan itu dia wayak juga ubat. Penyakit ini bukan penyakit kulit, penyakit tubuh. Kerana kulit tubuh ni Tuhan agama kita suruh pada cerdik bodoh kita memikir sakit ni buat apa, sakit pada buat apa, sakit gigi buat apa, apa ubat lagu mana. Tak payah Nabi Muhammad mari ajar, kerana benda tu benda berlaku depan mata. Yang perlu Nabi Muhammad mari ajar ialah benda yang otak kita nak fikir tak reti, mata kerana mata kita tak nampak tengok, suara pun tak bunyi, kecapan tak boleh. Kalau kita panggil syurga, neraka, dosa pahala ni tak ada orang atas dunia boleh reti lain pada kita mengaji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kan Nabi Muhammad dah mati dah, maka kita mengaji pesaka dia tinggal, iaitu Quran. Penyakit yang dia sebut minggu lepasnya ialah penyakit at-takatsur. Ubat dia ialah zurtumul maqabir. Takatsur maknanya bagi nak banyak, cari harta kau, cari ilmu kau, cari pakak kau, cari pengaruh kau, nak banyak, kemudian berhenti sekat nak banyak tu je. Tidak kata cari harta biar banyak dengan tujuan nak buat berhal, tidak. Cari harta nak tambah harta, cari harta nak tambah harta, cari pakak nak tambah pakak, berhenti sekat pakak tu, akhirnya masuk lubang kubur dengan keadaan tak tahu tujuan apa. At-takatsur. Itu berarti kalau kita lah kena penyakit ni, kalau kita lah ada perasaan nak bagi banyak, sekat banyak, sekat banyak je, arti kita sedang mengalami penyakit yang kronik, yang bahaya. Supaya penyakit kita ni hilang,
apa ni, biar jangan ada perasaan nak banyak untuk nak banyak, kena ziarah kubur. Ziarah kubur hamba sebut dari itu bukan lagi baca Yasin, bukan lagi baca doa di kubur. Yasin doa ni baca di rumah pun tak apa. Dia jalan pergi ke kubur mana, mak kita mana mati, pergi ziarah kubur dengan tujuan nak baiki diri sendiri, supaya jangan jadi harta aku tinggal bertambung-tambung ni, tinggal sekat dunia. Benda yang boleh bawa pas dalam kubur lah. Harta kita, ilmu kita, pangkat kita ni kalau kita pandai, kita boleh buat pas dalam kubur lah. Tapi dengan sebab kita tak pandai, maka harta kita nak cari tu bersih sekat harta, masuk lebih kubur, masuk sebatang kara. Ni tempat orang panggil penyakit. Kesimpulan, cari harta biar banyak tak apa, nak banyak mana sutut langit tak apa, tapi biar jadikan harta ni titian untuk ke akhirat. Tu je benda ya. Kalau titian sekat dunia je, yang tujuan nak suruh orang sepanggil jutawan, biar jadi aku ni orang nombor 1 jutawan di muka dunia, biar jadi aku ni pemimpin nombor 1 di muka dunia, biar jadi pengaruh aku ni nombor 1 tahu belakang. Kalau betul sekat tu je, maka arti kita tak pandai mengurus harta. Urus harta ni bukan sekadar nak suruh banyak je. Nak suruh harta ni boleh tolong kita pak dalam kubur, pak pada masyar. Itu baru orang pandai. Dan benda lagu tak boleh nak buat kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan melalui nasionalis, dengan melalui komunis, sosialis, pragmatis, artis, apa semua sekali ni. Ni barang-barang yang menapuk kebodohan kita, tak pandai menggunakan peluang hidup kita di muka dunia. Bila kita pergi kubur, kita reti sendiri, aku akan mati, ni kubur cik aku, ni kubur anak aku, ni kubur sayang aku, matilah. Gapo jadilah kubur. Kalau aku sendiri tak tahu keadaan orang mati bawah tapak kaki aku dalam kubur ni, aku juga sesat bila aku mati, anak aku mari 10 kali sehari pun dia tidak tahu aku duk lapar ke, aku kenyang ke, aku dahaga ke, aku sakit ke, aku nak gapo, nak kai selimut ke gapo, dia tak tahu. Kerana hubungan kita orang hidup dengan orang mati habis sekat mati. Kalau hubungan kita dengan sayang-sayang kita hidup jauh atas dunia ni, kita boleh telefon, kita boleh guna internet, kita boleh guna email, kita boleh banyak cara. Tapi nak telefon ke dalam kubur, nak internet ke dalam kubur, tak boleh. Tak nak buat. Maka mau tak mau, kenalah aku siap harta aku atas dunia ni biar aku boleh bawa pak dalam kubur ni. Pakat aku atas dunia ni biar aku boleh bawa pak dalam kubur ni. Biar malaikat pegerung tengok kat aku, biar Zabaniah pegerung tengok kat aku, kerana aku pandai guna ilmu aku, harta aku di muka dunia ni untuk bawa bersama dalam kubur. Dan barang tak boleh nak buat kalau tidak melalui Islam. Sebab itulah kita kena mengaji agama. Belah mana ekonomi kita supaya boleh bawa bakal dalam kubur buat bekal. Belah mana cara pangkat kita biar kita boleh guna bakal dalam kubur dan untuk buat bekal. Inilah benda yang menyebabkan kita kecil hati benar. Bunyi khabar kata nak tutup SAR, tak beri duit SAR ni, dia cakap nak buat lagu mana, nak buat lagu mana, rakyat Malaysia nak jadi lagu mana masa depan kalau tak mengaji agama. Dia agama ni dia tak boleh faham molek kalau tidak melalui bahasa Arab. Ajarlah bahasa mana, bahasa Inggeris ke bahasa berapa sekalipun nak erti agama, tak sudah juga dengan bahasa Arab. Kerana Quran ni tak boleh tulis dengan bahasa Inggeris. Hadis tak boleh sebut dengan apa ni. Quran tak boleh tulis dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu tak boleh. Kena guna bahasa Arab. Bahasa Arab mesti melalui ada sekarang ni SAR. Itu dia. Baik habis kata. Kemudian ujung tu dia kata, mu nak pergi kubur, tak sikit kubur punya pasal, tapi mu kena ingat. La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Mu nak pergi kubur, mu tak pergi kubur, mu nak berobat jiwa, mu tak sibuk, mu punya pasal, tapi satu masa kelak mu akan reti. Tengok dengan mata ni sendiri ada benda orang panggil neraka. Jangan-jangan di atas dunia ni mu sedak duduk sedak, akhirat kelak masuk neraka. Tak cerdik mu kalau gitu. Itu kesimpulan yang kita ambil minggu lepas. Dan hari ni pula mari Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni asal makna seperti yang sebut tadi lah. Tiap-tiap bila kita duduk di rumah, nak boleh tak bila kita tutup pintu, tutup lampu malam tidur, nak tulis seronok pas subuh lah. Jangan berada bunyi lipah pun jangan berada, cicak kukuk pun jangan berada. Kata kita nak tidur senadi ni, tiba-tiba tengah sedak molek bunyi kukuk ketuk pintu, ketuk dinding. Bahasa lagu mana kita? Walaupun anak kita ketuk pintu sekalipun, bahasa ketuk pintu tengah malam ni, orang tak ingat kanak, orang ingat popok, orang ingat penyamu, orang ingat gapo semua sekali. Tentulah orang kena bapu. Tak kira siapa sekalipun kalau ketuk pintu tengah malam, arti orang takut gerungkan. Hak Tuhan nak rakyatnya, kiamat ni jenis dah manusia. Kiamat ni jenis mari tak buaya.
Dan kiamat ni para hadirin satu ajaran agama. Min sulbil aqidah Islamiyah. Kiamat adalah ajaran agama. Oleh kerana kiamat ni mari tak buaya, sebagaimana pokok kau nyamuk kau berapa mari tak buaya, tahu-tahu ketuk pintu dengan malam, maka semua orang pakat takut berlaku, pakat gagal keleweng, gagal lembing, gagal peristiwa apa semua sekali. Kiamat ni bila dia mari tak buaya, dia mari tengah hari, tengah malam, tahu-tahu tak mati. Mati ni kiamat kecil. Bila orang mati, berlakulah kiamat kecil, kiamat surah kita panggil. Hak kiamat lagi, hak kiamat acuk deik dunia ni apa yang kiamat kubra, kiamat besar. Kita mati kadang-kadang duk tengah makan lekat kelai air, mati juga orang. Banyak berlaku kisah orang mati tengah suka, kak tengangor tak tutup tak boleh mati. Makan nasi tengangor kelai air berapa mati. Hak mati hospital, hak mati tengah jalan raya tu terlalu banyaklah. Jadi mati begini tak buaya gini ni akan menyusahkanmu, menyusahkan anakmu, menyusahkan bini, menyusahkan warismu, dan mu sendiri tu tetaplah susah. Kerana bila mati dia mari alam lain yang tak serupa dah dengan alam atas dunia. Maka mu kena beringat dia manusia. Tak kira mu ni mak zaman ke Melayu ke Cina ke Inggeris ke Amerika, tak kira. Mati ni dia rapah berlaku, dia landa berlaku. Tak kira orang beringat, tak kira orang tak beringat. Maka Tuhan berbuh nama kiamat ni dengan bermacam-macam nama dalam Quran, supaya kalau tak selesa dengan nama lagu ni, selesa dengan nama ni. Misal sebagai contoh, hari ni Al-Qari'ah, ada gak nama Al-Qiyamah. Orang Melayu guna hari kiamat. Hari Qari'ah dia tak kata At-Tammah, As-Sakhah, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah. Banyak lagi nama-nama kiamat dalam Quran ni, dia ditukar-tukar nama dia. Oleh kerana Tuhan tahu orang ni 10 orang 10 bahasa. Maka kalau kita kalau kita royak nama lagu ni, boleh jadi tak apa selesa dia. Kita royak kiamat, boleh jadi tak berapa selesa kan, tak berapa berjejak balik. Kita kata Al-Qari'ah, tak berjejak juga kita kata Al-Ghashiyah, tak berjejak kita kata At-Tammah, tak berjejak juga kita kata As-Sakhah, tak berjejak belakang tak tidak orang dalam batu kan. Allah tu tak say, Allah ni tak say, apa lah maknanya. Nanti gue At-Tammah maknanya At-Tammah. Dalam Quran ada sebut At-Tammah. At-Tammah maknanya benda yang menimbulkan kelak kabut. Kelak kabut, tengah-tengah molek duduk tu rumah misalnya. Orang banyak kita cerita, kita dengan macam sahabat, orang beripung tempat kahwin, ke majlis kahwin sukori, yang berapa tu hotel utuh, rumah utuh. Ketika tu tak tahu pengen nasib banu, tak tahu kain berat, tak tahu kain baju ruan, tak tahu selipar warna kotalana, habis cimu ratuh aku menangis, mau patuh aku luka. Kiamat jenis itulah jenis At-Tammah. So lagi As-Sakhah. As-Sakhah makna suara turi. Duduk ada ping bong dong bun. Orang terkejut habis dia. Sebagaimana orang terkejut kerana suara mendadak mari ataupun kerana runtuh rumah mari. Kiamat jenis inilah manusia. Mu kena beringat benar, jangan berjadi kiamat ni mari dan mu tak ada kesiapan. Mu nak undur balik sebelah kau ni tak boleh dah. Sebagaimana mu bila tua nak undur balik sebelah kau dunia tak boleh. Maka bila mu di depan kiamat nak undur balik tak boleh dah. Belum daripada siapa kau pekat ni buat kesiapan. Cari harta biar banyak tapi harta halal. Cari ilmu biar banyak tapi jangan guna ilmu untuk cari makan. Cari pangkat biar banyak, biar Allah tinggi lagi, biar guna pangkat ngaun untuk bahagian dunia di akhirat. Dunia orang boleh manfaat daripada membuat pangkat tinggi, dan di akhirat kalau mu boleh tupai tua pangkatmu tinggi. Apa lagi nama? Al-Ghashiyah. Macam-macam fashion nama. Al-Ghashiyah makna benda yang melitupi. Pokok kita duduk dalam perahu besar, dengan sedap molek, telanggar perahu kita, kapal kita atas batu karang, bau pecah. Tengok tu gak emak lah begitu, aku lah begini. Kelang kabut. Jadi Tuhan nak royak kiamat ni bukan main-main ya manusia. Mu kena beringat. Sebab itulah Tuhan beri nama kita bermacam-macam nama bagi membuat satu gambaran dalam kepala kita bagaimana perlunya kita buat siap sedia untuk menghadapi kiamat. Baik mula daripada akidah, siapa ke ibadat, siapa kepada buat amalah, semua saluran-saluran kena jaga molek bagi membolehkan barang inilah akan menjadi apa namanya, akan menjadi tolong kita. Supaya Nabi sebut dalam hadis lain apa namanya, yatba'ul qabr ila yatba'ul mayyita ila qabri thalath maluh wa amaluh
ahluh wa maluh wa amal. Bila seorang mati akan teruk kubur dia 3 kali. Mana-mana orang mati jam hari tu lepas kiamat pun bila mati akan teruk kubur dia 3 kali. Pertama anak buah dia pergi kubur juga. Yang keduanya harta benda dia, basikal, kereta dia pergi pas kubur. Yang ketiganya amalan dia, aktiviti untuk kubur juga. Bahawa masuk lepas kubur, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Hak dua tu balik selalu. Anak bini balik selalu bagi saka. Harta benda yuk balik rumah juga, kereta, basikal, gapo balik rumah semula untuk jadi pesaka. Hak duk sekali dengan mula kuburnya amalan. Amalan jahat, amalan baik. Hak tu duk kubur. Hak jahat kau duk butimu, kau duk gaihmu, kau duk apa namanya, kau duk gapo radakmu, duk jurammu, duk kelam. Ni kerja dia amalan jahat. Jak daripada hari mati berti kiamat kerja amalan jahat dia. Itulah. Duk butimu, duk cekikmu, duk bakammu, duk cocohmu, duk layumu. Kalau amalan baik, hak ni dia jadi aiskrimnya, dia jadi tomianya, dia jadi nasi minyak, yang dia jadi cati yang gapo. Tapi ke sendirilah. Sebab itulah agama ni dia tunggu orang ni akhir balik. Kecil kita didik je, dia ajar, kita ajar, dia reti tak reti tu sama marah lah. Kerana budak ni budak perlu pada akal dan perlu mikir sikit. Dan bila budak umur akhir balik, dia reti dah mikir baik buruknya, dosa, pahala, syurga ni aku, kita ajar dia sikit demi sikit. Itu dia. Jadi boleh yang nikah kita balik semula. Al-Qari'ah, benda yang ketuk pintu. So itu dari segi terjemahnya. Dari segi bahasa, oleh kerana Quran ni bahasa Arab, sikit sebanyak walaupun kita tak ngaji Arab, kita orang kampung, kita kena reti sikit cara bahasa, penggunaan bahasa. Al-Qari'ah ni orang panggil isim. Dalam pengajian nahwu dia panggil isim, ataupun dia panggil kalam. Isim nama ni dia tak boleh isim sepatah. Cakapan kita Melayu baik, Arab baik, Inggeris baik, dia tidak boleh sepatah kata. Dia kena paling tidak 2 patah. Orang panggil jumlah, sentence, walaupun dia panggil sentence, jumlah. Tiap-tiap cakapan dia tak boleh so. Tak boleh kata dia tu I. Kita kalau cakap Inggeris lah, I. Tubik-tubik I, saya. Ataupun saya berapa? Saya berapa? Saya. Sampai bila tak sesat. Kenapa? Dia cakap sepatah. Hak naknya, saya nak air, saya nak turun, saya sakit. Biar mereka 2 begitu. Biar perkataan kita ni ada bersambung 2. Orang panggil tak ada khabar. Gapo sentence, gapo orang panggil apa nama ni? Gapo kita panggil Inggeris? Objek, predicate, gapo semua. Biar ada 2 begitu baru reti. Tiba-tiba sini yang mari sepatah. Ni yang pelik. Sininya sepatah mari Al-Qari'ah begitu sekali. Tak boleh. Tapi sekali-sekala Tuhan guna bahasa dia sepatah. Kerana manusia juga sekali-sekala dia guna sepatah. Kita duduk galik-galik, kita kata gapo? Kita duduk galik-galik, kita nampak kijang. Kita duduk kijang gapo kijang? Kijang sebut kijang tu gak patut nak hambak ke, patut nak tembok ke, patut nak ikut gay lah. Tapi dengan sebab benda tu mari mendadak dan tujuan kita semata-mata nak tarik perhatian kepada benda tu, maka sekali-sekala kita kata kijang, nasi, air. Walaupun perkataan itu sepatah, tapi ada saat-saat tertentu kita boleh guna dengan tujuan tertentu. Nak suruh kita wahai, kita kata air sepatah je. Orang tanya dah, air mani ke, air tawar ke, air batu ke, air susu ke, orang tanya dah, jadi soh dah. Apa ni orang panggil dahaga sangat. Maka dia hanya boleh sebut air sepatah je. Nak lebih tak boleh dah, kalau lebih doa dah. Maka kita pandai dah. Maka mu cari air, aku cari air, mu beli air, aku beli air. Hari pada orang sakit tenat, dia memerlukan air. Maka dia kata air cukup. Begitu kiamat. Al-Qari'ah, kiamat sepatah. Gapo benda kiamat? Dulu lagi lah, tapi aku nak wayak kamu, kiamat ni benda penting. Walaupun aku bercakap sepatah Al-Qari'ah je, tapi mung sebagai orang manusia yang memerlukan kesiapan kiamat, maka sekali-sekala Tuhan guna Al-Qari'ah, kiamat. Ataupun kita panggil Qari'ah, orang yang ada ketuk pintu. Al-Qari'ah mana benda yang ketuk pintu tengah malam. Sebab itulah Tuhan wayak Al-Qari'ah, pada kata pula Mal Qari'ah.
Dia kata Al-Qari'ah ke Nabi, lepas dia tanya Nabi balik, Muhammad reti ke Qari'ah? Mal Qari'ah, benda apa Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Murti ke Muhammad benda apa Qari'ah? Dia tanya, dia sebut perkataan ya Nabi kita tak faham lah, kita kiranya Nabi tak faham lagi, maka dia tanya kita tanya orang tu, menyebabkan orang tu mikir serabut gapo dia. Lepas tanya lagi betul-betul tanya bagi membolehkan orang tu benar-benar apa-apa gabung habis, gembleng habis segala fikiran dia, segala emosi dia, segala cita rasa dia, gembleng penuh pada sekali. Ini orang panggil uslubud dakwah. Cara kita nak dakwah orang, cara kita nak boyak ke orang supaya orang tu beri perhatian penuh, pandai-pandailah kita guna bahasa, guna pendirian kita, guna tingkah laku kita, guna keterampilan kita. Dunia lain apa keterampilan. Kalau mu nak wayak benda dan benda tu penting, nak suruh orang benar-benar beri perhatian, pandai-pandailah mu guna, sama ada bahasa ke, sama ada jenis kelakar ke, sama ada jenis menangis ke, sama ada jenis ketawa ke, tak buat gilah, asalkan memboleh paut perhatian orang pada cakapkan. Ini orang panggil uslubud dakwah yang menjadi perkara penting dalam tiap-tiap guru, cikgu ke, ustaz ke, ibu bapa ke, pemimpin ke, benda-benda yang kita nak beri kepada orang itu benda penting, pandai-pandailah kita mempergayakan diri kita, bahasa kita, bagainya untuk perhatian orang. Baik, sekarang bila Tuhan tanya Nabi, tentu Nabi tak tahu Qari'ah ni benda apa. Nabi-Nabi ni orang, tapi Tuhan tanya juga tu nak suruh Nabi tu celak mata luah lagi. Dia pun jawab, yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Ginilah Muhammad, payah-payah agak kiamat ni kalau kau nak royak sepenuh payah, tapi biar aku royak sebahagian daripada kiamat. Kenapa dia benar sebahagian? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus, iaitu ketika orang ramai tubik daripada kubur ni sepokat tu tubik lubang. Adik kakak tengok pria-pria hujan dia petang katu tubik, peru tubik kot lubang, mualah kanan aku olah kiri, menaik ke atas aku terjun ke bawah, mu tandamu aku tipu aku, mu jijak aku makekohmu. Sebagaimana katu tubik lubang tu, mu tengok bagaimana kalut dia. Begitulah manusia bila tubik daripada lubang kubur akhirat tu. Giti tubik, tak tahu anak mana, bini mana, sain mana, betar mana, harta mana, orang tak peduli dah. Orang kira tubik ya daripada kubur, kerana dia depannya benda depan. Bila orang tubik daripada kubur, dia akan tengok. Satu daripada benda dia tengok ialah bumi ni tak ada bukit buka, padang jarak pada sekuku. Bangun juga kita pun. Kita katalah sebuah dusun luas 10 hektar. Kalau kita lalu hari-hari tengok dusun betul, mari kereta sodak kontraktor licin habis licin. Allah, pahwana bahasa aku, pahwana jalan tu, pahwana sungai, sodak sini benong orang tak tahu duduk mana, jatuh ke naik. Kenapa? Kontraktor mari sodak habis licin, kebunnya, sungainya, berapa jadi padang jarak pentuku. Kalau setara tanah 10 hektar, bila kena kokok licin monek tu orang jadi benong tak tahu jatuh. Ini ke dunia semua seluruh ni, timur, barat, utara, selatan, dari jarak pentuku. Ketika tu manusia akan jadi sepakat tu, tak tahu nak pergi lakukan, nak pergi tuju siapa, perut lapar, tekak daga, kain baju tak ada sorat benar tubuh, nak pergi lakukan. Coba mu fikir Muhammad, coba mu fikir nasib ketika tu nak tuju lakukan. Kita lah ni sedap lah bangun pagi kan, tuju pintu, buka lapu, masuk dapur senang, kerana besok kita jauh kecil lagi tu. Coba buat dalam kedai tu hanya la qadar Allah, mari ribut, mari bergapo, habis sapu, habis segala butir beliau, sapu habis rumah orang. Kita nak pergi lakukan, jalan tutup betul, tutup jadi sungai lembab apa semua sekali. Itu gambaran atas dunia apa kita susah dah. Aku nak royak lebih kurang lagu tu lah akhirat kelak Muhammad. Coba royak ke orang umatmu ni, bila dia berdepan ketika lagu ni, umatmu ni buat lagu ni. Nak gitu je lah kawan, kedai kopi tak ada, pak juga kedai roncik tak ada, pula hai tak tubik, patah getah habis sekarang, kamu habis sekarang telaga. Ya mu nak gelah kawan nak cari makan wana, nak minum duan. Coba kita hok mengajar kapun, mengajar di sekolah kok, cikgu hok mengajar anak murid, kita sebagai bapak mengajar anak kita di rumah, coba royak molek kiamat ni biar boleh timbul rasa gerung dalam kepala kan. Betul tak boleh kita kecek ni dengan tidak royak kiamat dosa pahala, tak boleh. Pemimpin duk maruh, setengah pemimpin tu maruh sebut dosa pahala. Mu buat lagu mana nak suruh orang takut kena aku? Mu buat lagu ni. Coba royak.
Nak suruh takut polis ya? Nak suruh takut ke SB ya? Polis SB ni orang. Polis pun hak meropok pada. SB hak jahat pun ada. Tok guru hak pasal kaki neraka pun ada. Jadi nak agak siapa nak suruh manusia takut? Kerana manusia ni jenis makhluk yang jadi jahat pun boleh, jadi molek pun boleh. Tak malaikat. Malaikat ni makhluk ya jadi molek semua. Iblis ni makhluk jadi jahat semua. Allah Taala buat kita manusia ni jenis jadi jahat baik pun tak apa. Tak boleh, jadi jahat pun boleh. Mana walau mana suruh manusia ni baik. Kalau tak ada lah pada dia benda hak dia geru. Hak dia geru polis, dia kata polis anak aku. Dia geru ke SB dia adik aku. Tak geru juga. Kena cari satu benda yang benar-benar dia tak boleh ngaku waris, iaitu neraka. Neraka Tuhan ni, neraka ni bukan adik kita, bukan adik-beradik kita, bukan bini kita, bukan apa. Benda hak tak boleh kita nak daya. Wayak Tuhan. Okey, jadi tu akhir akhirat kelak. Kita nak beri rasuah Tuhan. Tuhan ambil dah duit 2 juta. Duit hak mundur bagi aku tu bagi aku je. Aku nak bagi nak melicak kelas. Tak boleh. Jadi kena wayak lagu tu Tuhan. Syurga, neraka. Wayak lagu tu biar dia berasa nak lawan tak boleh dah. Syurga ni lawan tak boleh, neraka nak lawan tak boleh. Biar ada beratu nak kepala manusia, barulah manusia ada kontrol. Ada controller, ada apa kita panggil, ada kalau kereta ke ada brake. Kalau kereta ni walau kereta lomba sekalipun derah ke mana dia ada kena brake. Dia kena ada gear, kalau tak ada brake ya, mampu habislah orang. Jadi buah mana laju kereta pun kena ada brake. Belah mana laju kena ada gear. Dia boleh cek gear berapa dia. Jadi gearnya berapa dalam manusia? Berapa gear manusia? Brake yang berapa dia? Kiamat, neraka, labania, muka nakir. Ni benar-benar brake ya Tuhan buat dalam manusia. Kena royak. Ceramah agama kena royak, ceramah politik kena royak, ceramah ekonomi kena royak, ceramah sosial kena royak. Benar lagu ni. Itu dia ni tidak ke dia tak sebutnya, kita sebut rumah kena marah pula. Apa jahil. Yauma yakun nas kal farashil mabsus. Kiamat ni ialah nak sebut sebenarnya payah, tapi tu yang kata ginilah, iaitu manusia bila bangun kubur ketika tu ibarat kekatu yang mabsus yang bertaburan. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, dan bukit bukau bukan sekat orang saja, bukit bukau benda hok kejak kemah kemi tu pun akan digerak, akan dilebur ke akhirat kelak macam al-ainil manfush. Al-ainil manfush ni zaman hari tu, zaman kita kecil-kecil hari tu, orang tu kita nak buat batar, dia ambil kabu, lepas tu dia gembur. Kalau dia kakak pergi ke India apa kelala ni pun, India ni jenis negeri yang sangat-sangat jaga dia punya budaya. Dia ada kedai dia, jom gembur kabu, ting dia ada jadi sepo bau wabulan. Dia ambil kapah tak sambung, lepas dia letak atas kapah tu benda sepo busur wabulan, dia jetak teng kena atas kapah dia bertabur. Kapah tu jadi kabu berterbangan. Kerana ni buat di gapo dia panggil manfush. Jadi kabul lalan bila kita ambil sikit-sikit, mari angin dia tiup, tak jadi teraburan. Akhirat kalau Tuhan kata usah ke orang menak makhluk bukit buka hak kejak hak pejar tu pun, bila mari kiamat aku letup segala bukit, aku letup segala gunung, maka segala bukit yang begitu berat pejar tu bertaburan di muka bumi ni, di alam buana ni seperti mana kapah yang digemburkan. Ayah nak misam golden tak ada habis kapah. Jadi walau bagaimanapun kita ambil kapah, ambil bata kita buang kapah, pas kita ambil tok atas udara tersiup gitu, kita tengoklah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, mengikut keadaan angin bawa dia. Bukit buka yang begitu berat tu pun akan menjadi kapah ringan taburan. Cukup menuat organ. Mana akhirat kalau bila mari kiamat, bukan orang yang jadi terlibatnya, segala bukit buka, segala makhluk lain pun akan jadi bubuh habis segala sistem hidup dia. So kami Tuhan kata fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketunya apa ni, satu kerja yang manusia mesti hadapi ialah masalah nak nilai aktiviti dia. Inilah dia sebut sama ni, membangun bersama Islam, membangun bersama Islam ni, membangun Islam kita buat di Kelantan ni. Kita nak wayak ke rakyat bahawa lepas pada hidup kita ni, bila mati, bila lepas pada kita mati hidup balik, satu kerja utama yang mesti diselesaikan ialah semua aktiviti kita. Hari ni yang mau duk mengajar,
adik kakak dengar. Ada hak dengar mengaji, ada hak mengajar di mana-mana atas dunia ni pun hari Jumaat umumnya kita mengaji lah. Kalau orang Islam dia mengaji hari Jumaat. Kita mengaji, kita mengajar, kita jual, kita beli, kita pergi kebun, kita pergi pejabat, kita naik rumah tu. Semua ni orang panggil amal. Tidak mesti semaya bank yang amalnya. Semua gerak-gerik kita ni amal. Amal yang kita buat ni akan dinilai oleh akhirat kita. Ni ajaran agama. Ajaran nasionalis tak ada. Lah sosialis tak ada, lah komunis tak ada, lah demokrasi pun tak ada. Demokrasi hanya ajar pemerintahan, ekonomi, sosial. Begitu juga komunis. Islam ni dia ajar pemerintahan, dia ajar sosial, dia ajar budaya, dan dia ajar bahawa kerja buat kamu ni akan dinilai oleh Allah Ta'ala yang susah payah buat dunia ni untuk hidup. Mu fikir senang kan nak boleh hidup manusia. Kena ada langit, kena ada bombing, kena ada udara, kena ada air, kena ada itu, kena ada ini, oksigen, hidrogen, entah macam-macam perkara. Orang tahu, orang tak tahu lagi. Kena ada segala bintang-bintang kecil, orang panggil galaksi. Kena ada ni semua ni alat-alat Tuhan buat di langit untuk membolehkan udara bergerak dengan selesa yang di atas dunia. Benda ni bukan kecil belanja ni. Terlalu banyak belanja. Takkanlah belanja Tuhan nak belanja ni dunia free. Dia kena nilai balik. Sebab kerajaan buat asrama. Asrama Perak, asrama budak-budak ni ada makan, minum, padang bola, library, doktor, kantin. Dia fikir tu kerajaan Perak saja manusia, apa pelajar. Pelajar hak cerdik, dia terima kasih. Mujurnya aku boleh mengaji. Ada asrama, ada kantin, ada padang bola, ada internet, ada sebuah radio TV. Ini tujuan nak suruh aku belajar. Tak payah balik ke rumah tengok TV, tak payah pergi ke mana nak main bola. Ada berlaku siap. Tujuannya nak menyenangkan aku belajar. Supaya aku menjadi, kalau orang dunia dia pun menjadi warga negara. Kalau kita orang Islam ni nak jadi hamba Allah yang soleh. Kalau budak tu cerdik, kalau budak bodoh, sedap di sini dia main boleh bola pagi petang. Boleh main bola pagi petang, boleh layan internet pagi petang, boleh makan, boleh gapo. Akhirnya cukup 4 tahun orang lain tubik dengan CJ, dia tubik dengan air kosong. Habis atas dunia ni asrama Tuhan buat dengan langitnya, dengan bumi, semua sekali asrama untuk hamba dia duduk sini. Tujuan apa? Kemudian dia siap habis bahan makanan, bahan minuman, bahan perubatan, bahan keselamatan, bahan peperangan, bahan-bahan dia wayak semua. Dia ada belakang dengan tujuan ubudiyah. Tujuan supaya manusia bayar balik susah payah Tuhan ni dengan ubudiyah, dengan benar-benar tunjuk kehambaan kita kepada Allah. Kita akidah kita serupa dengan Tuhan, ibadat kita serupa dengan Nabi Muhammad buat, muamalah kita, politik kita, ekonomi kita buat serupa dengan Tuhan. Barulah akhirat kelak akan dinilai. Mu semayang, mu mengaji, mu main bola, mu berapa, aku nilai. Dan nilai Tuhan ni orang panggil amalan berat. Tu dia kata fa amma man saqat mawazin, mana-mana orang berat timbangnya. Berat timbangan ni bukan bahasa berat gitu, tak, maknanya ada nilai. Mengaji aku beri nilai, kerana aku tahu mengaji mu betul-betul nak mengaji, nak tahu benda apa aku nak. Mengajar aku nilai, kerana aku tahu mengajar dengan tujuan nak sebar ilmu aku pada manusia semua. Maka amalan lagu ni maka ada nilai. Dia panggil berat nilai. Terus kira ada berat berapa kilo. Itu apa nak ada nilai. Kita pergi ke hospital, doktor ukur panah kita, dia suruh jelai lidah, dia kebek di mata, dia suruh kepik benda wasiat. Kita kata berapa dia kerja doktor ni, dia suruh orang jelai. Dia kata nak ukur panah berapa kilo doktor. Orang tak tanya begitu, tak tanya kan berapa kaki panah saya. Gila dia mengikut benda tangan dia tu. Dia kata pakcik panah 27 berapa doktor? 27 kaki kau kilo kau berapa? Bertanya gitu, bodoh lah kita ni. Ada hak bahasa beli beras belikan ni kilo. Hak bahasa udara lembab tak lembab ni ada apa ni, sukatan dia. Panas tak panas ada sukatan dia. Suara kita ni gegar tak gegar, udara kita ni gegar tak gegar, gelombang ni gapo, ada ukuran sama dia. Akhirat kelak ada ukuran dia juga. Ukur dia saqulat khaffat. Mana-mana orang timbangan dia berat, bahwa fi 'ishatir radiyah. Orang tu akan dia letaklah kehidupan yang cukup selesa. Hak kita panggil syurga. Mana-mana amalan kita, aktiviti kita dinilai oleh Allah dengan nilai yang betul, serupa dengan Nabi Muhammad ajar. Hak Nabi Muhammad ajar lagu ni, kita pun buat lagu tu juga. Baik cakapan, baik perbuatan, baik politik, baik rumah tangga, baik jual beli, baik ekonomi, gapo kita buat serupa dengan Nabi Muhammad ajar.
maka aktiviti kita diberi nilai, iaitu aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang selesa. Nak sebut sisa lagu mana payahlah. Kita orang miskin sisa cara kita miskin, orang kaya sisa cara orang kaya, orang segar cara orang segar, orang sakit cara orang sakit. Tiap-tiap orang nak keselesa. Tak mesti jadi makan tekilan kaya pun kata sisa. Kita kaya tapi telefon mari kata nak colek anak lah, nak suruh piti air. Jadi hidup orang kaya sisa. Orang nak colek kita pun tak ada, orang nak buat anak rumah tangga kita pun tak ada, orang nak sama kita pun tak ada. Orang panggil hidup sisa. Kita kaya dah sekali, pada tu pula kau sisa. Kalau kita miskin pun tapi tak ada orang nak sakit perut dok, mata kita pun sakit-sakit dok, berapa dak boleh kita makan apa barang-barang sisa juga cara kita. Jadi nak sebut sisa ni payah. Walau bagaimana pun kata, kalau amalan aku nilai baik, faqulat mawazinu, maka hidupmu aisyatur radiyah, dalam keadaan sisa. Belah mana sisa tak sisa, mungkin sendiri akhirat. Asal mau buat benda aku nak ni, jangan dia buat benda aku larang, aku jamin hidupmu sisa. Nak lagu mana? Apa nama ni? Ayat-ayat lain sebut kepada dia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Bangun kubur di akhirat kelak ada waktu muda. Kita turun ke Patiblan di Kuala Lumpur ni, anak kita tunggu. Allah sisanya itu. Kalau turun di Kuala Lumpur tak tahu anak mana, gapo dah nak gelah kuat kita. Walaupun naik kapal terbang tapi tak ada tunggu, driver pun tak ada, taksi pun tak ada, anak pun tak tunggu. Seksa lah kita. Tapi kalau turun di Kuala Lumpur, walaupun kita orang kampung tak biasa pergi sekali, bila anak tunggu pak cik ayah, pak cik ni apa ni, ayah naik sini, mak duduk sini, oh Allah sukanya hati. Apa kata bangun kubur di akhirat kelak, mereka ada tunggu kita. Pak cik assalamualaikum, salam, dia masuk syurga. Pasal lagu mana kita, walaupun anak tak ada, bini tak ada tahu mana, tapi mereka tunggu kita dah pintu kubur di akhirat kelak. Itu satu daripada bentuk selesa. Baik, wa amma man khaffat mawazin, ada pun orang yang timbangan dia ringan, aktiviti dia sabuk tak kena kehendak Tuhan, akidah tak betul lagi, akidah pun tak betul. Orang akidah kita tauhid, kita pergi bersyirik dengan Tuhan. Akidah kita ni apa orang panggil Islam, tegak pada Islam, kita pergi ambil nasionalis, kita pergi pegang komunis, kita pergi bergantung dengan demokrasi saja. Ini semua ni menyebabkan segala aktiviti kita. Sembahyang, puasa, pergi ke Mekah, ekonomi, semua sekali tak ada inilah satu sen pun. Kerana kita buat lana saya tak betul dah. Duduk tak bawa mi Tuhan, duduk bergantung dengan parwik, duduk tak bawa mi Tuhan, duduk bergantung dengan Marxis, duduk tak bawa mi Tuhan, duduk bergantung dengan gapokan, kulikan, macam-macam pecah nama. Orang kita panggil masyhur sangat. Bapak neraka, tapi kita pergi penaik dia. Sina Ali tak tahu gapo, Sina Umar tak kerti apa, Sina Abu Bakar tak tahu apa, Nabi Muhammad gapo tak. Orang lagu ni orang yang khaffat mawazin. Orang timbangan dia ringan. Bawalah masjid 40 butir sehari sekali pun, bila membuat tak kena kerana aku sepuk akhirat kelak jadi habuhan faja'alnahu haba'an mansura. Kalau pada orang lagu ni fa ummuhu hawiyah, dia kata aku nak beri mak jaga, aku nak suruh ke mak dia. Gapo dia mak dia? Hawiyah. Benda apa hawiyah? Narun hamiyah, api yang bakar. Orang lagu ni aku nak suruh ke mak dia. Gapo dia mak dia? Neraka. Ni orang panggil buat nganyi, istihza. Cara kita kecek dengan orang ni, ada masa kita kena buat nganyi baru dia reti. Ada setengah orang tak buat nganyi tak reti, buat nganyi sikit baru dia reti. Jadi terletaklah di atas kita. Ada masa kita bercakap betul, kalau orang ni bahasa mudah bahasa. Ada masa kita cakap cubik-cubik sikit, sini sikit, buat nganyi sikit baru dia reti. Orang panggil makan lada pedah. Nak kan bahasa orang jenis orang tak bubuh lada tak jadi, nak bubuh lada baru tu dia duduk. Jadi bahasa kita, batulah para hadirin semua, kita kena reti. Kita sebagai ibu bapa yang menjadi cikgu bagi anak-anak, kita sebagai ustaz atau cikgu yang mengajar murid-murid kita di sekolah, kita menjadi ketua kajian yang menjadi pok bagi segala rakyat ni, kita kena faham dengan lagu ni bagaimana cara membolehkan orang tertarik dengan Islam. Sama ada mengguna bahasa kau, sama ada mengguna cerita kau, sama ada mengguna doa kau, sama ada mengguna usrah kau, kursus kau, seminar kau, pandai-pandailah kita buat uslub berdakwah, cara-cara berdakwah. Ambogi trian duduk 3 hari malam tu duduk di duduk di Triang Temerloh. Tubik cerita bapa tu guru kata nak bersaing dengan syaitan. Nak kata Cina pun
makan juga. Ambo pun kata ambo akan lawan sekolah ni walaupun paksa bersaing dengan syaitan. Ambo ayat dia begini, dua perkara ambo kata. Saya ayat dia. Gini. Pertama, saya ingat lagi ucapan Winston Churchill, Perdana Menteri orang putih ketika Perang Dunia Kedua lawan Jerman. Jerman get bom bandar London tu hancur ke dia. Ketika tu Perdana Menteri Winston Churchill. Oh, kenal belakang lah Winston Churchill ni. Walaupun dia akhir kalah dia. Apa ni, pilihan raya dia kalah. Nak rayaknya dia kata saya akan lawan Jerman ni walaupun terpaksa berlindung di balik peti surat. Peti surat ada tepi saya buat, saya nak nusuk balik itu. Tak apa asal boleh lawan Jerman. Dan kalau saya nak panggil segala syaitan. Mari atu syaitan ni, mari sokong saya. Ini cara seorang pemimpin, dia nak bangkit semangat rakyat. Siapa dia guna perkataan begitu. Pelik apa ya? Saya kata gini bahasa Melayu. Awak kaji dengar kau ada orang mereka kata, lagi kucing tak tumbuh tanduk, saya tak pergi rumah awak. Kaji dengar kau ada? Dengar. Ada ke pun kucing tumbuh tanduk? Nak tunggu kucing tumbuh tanduk dia lah. Tapi orang Melayu boleh kecek lah betul. Lagi kucing tak tumbuh tanduk, jangan harap aku pergi ke rumah. Orang boleh terima kata itu. Itu bahasa. Bahasa al-masal. Bahasa ni orang reka bermacam-macam perkataan yang membolehkan orang itu tarik perhatiannya kita. Kucing tumbuh tanduk, ikan keli timbul sisik, gapa lagu banyak perkataan-perkataan lagu. Nak guna bahasa guna gigi lah. Allah panggil al-ghalatul masyhur aula min sawabil mahjur dalam pepatah Arab. Ambo ni belajar kutul lughah di Mesir di Azhar ni, lughah bahagian sastra. Yelah ni kecek politik pun duk guna ilmu tu lah. Jadi ambo saya akan saing dengan syaitan untuk nak lawan sekular yang dipimpin oleh parti hak lawan kita. Kerana parti ni bawa orang menyebabkan orang terlupa habis Tuhan. Dia ingat piti, dia ingat harta, tak tahu dah siapa dah ni. Ya sebab itulah tambahnya dadah, tambahnya pecah rumah, tambahnya rogol, tambahnya. Kenapa orang dadah ni? Kenapa rogol rasuah sana rasuah sini? Tabung haji pun orang korek piti dia. Pada tabung haji ni duit nak Mekah belakang. Korek kenapa? Orang lupa Tuhan. Kenapa orang lupa Tuhan? Kerana orang tak beri kecek dosa pada dalam ucapan politik. Ni bala yang besar menipu kita Melayu lah ni. Lupa Tuhan. Kerana pemimpin rakyat tak boleh. Agama lain, politik lain. Mana lah boleh nakik. Jami hari tu orang sikit-sikit agama. Orang pergi masjid, orang tinggal kasut tangga. Orang tinggal hipat tangga. Orang tak konsep. Kenapa orang ke Tuhan? Dalam ni Tuhan orang buang-buang gitu. Kecek pula. Macam-macam perkara. Memperlekeh ke Tuhan, bukan ke Islam. Jadi gila rakyat. Nak kau balik semula mari agama ni bukan senang. Kau tidak baca Quran, kau tidak wayak surga, kau tidak wayak neraka, kau tidak kayak kiamat apa semua sekali. Kerana inilah gia-gia yang boleh memperlahankan kelajuan manusia daripada apa namanya menjunam ke jahanam. Ini tak tuan sebab tu. Orang-orang yang timbangan dengannya, makna maya dia banyak tapi tak naik timbangnya. Buat masjid banyak tapi tak naik timbangnya. Gapo lagi ngajak agama, TV bercarah, gapo ceramah, gapo agama tapi tak naik timbang kerana buat dia tu tak kena dengan lain dengan peta aku, maka aku nak suruh ke mak dia lah jaga. Siapa dia mak dia? Neraka. Kita bunyi mak juga sedap, dia duduk tarik bom boleh mak gosok pal sana. Rupa-rupanya tidak mak, neraka. Neraka akan dakakmu, neraka akan kekohmu, neraka akan ciummu. Itu dia. Jadi apa kata orang panggil istihza, tahqir, izdirak. Cakapan yang menimbulkan rasa jejekkan dalam hati kita. Kalau mu rasa hidup ngapi gak, kena betul balik amalan. Kena betul balik aktivitimu supaya benda hak mu buat serupa dengan hak cikgu aku ajar. Cikgu aku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni cikgu antarabangsa, cikgu seluruh dunia. Dia ajar apa saja pun, ekonomi dia ajar bagaimana ekonomi cara Islam, akidah dia ajar belah mana pegangan hidup dalam Islam, ibadat dia ajar belah mana cara kita beribadat Tuhan, belah mana cara kita yang muamalah apa semua sekali. Turut hal ni aktivitimu naik timbangan. Tak turut dia, aktivitimu tak ada. Bila aktivitimu tidak nilai akhirat kelak, maka disuruhkan neraka. Neraka lah dia basuh akcimu, dia basuh berokmu, dia basuh makanmu. Bila mu lapar, dia neraka mu hari, mu hak dalam neraka ni wa hari buah zakum. Inna syarra zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kal ghalil hamim. Mu akan wa hari buah kayu untuk makanmu bila mu lapar dalam neraka. Buah kayu apa? Buah kayu zakum. Buah kayu zakum ni bila mu makan, acur kat perutmu. Bukan naik tenaga vitamin A, vitamin B dak.
kalmuh liyaghli fil butun. Masuk dalam perutmu tu bergelegok dalam perut. Gelegok. Kita buka puyuk gelegok. Kita nak dekat takut. Puyuk gelegok tu kita nak dekat takut. Ini perut mesti akan gelegok akhir-akhir. Kerana makan buah zakum. Kalmuh liyaghli kaghalil hamim, sebagaimana gelegoknya cecair panas. Khudhu faghullu. Ketika gelegok molek tu, Allah Taala suruh malaikat ambil heret okey, bubuh dalam puyuk tu. Ini surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan tuan-tuan boleh baca bagaimana hidangan ahli neraka yang berbentuk buah kayu zakum, yang tidak ada vitamin A, yang tidak ada vitamin C, yang tidak ada protein apa pun. Itulah makanan mulai akhirat. Nak percaya, kata saya percaya sudah. Itu dia cara dia. Tok Guru ni bila rakyat neraka kena berkecek cara orang neraka. Bila rakyat syurga kena berkecek molek supaya duduk dalam syurga tu. Barulah kesan ayat tu siapa kau tengok apa ni Odin tengok apa ni peserta di mana. Radin semua kita habis waktu. Jadi kesimpulannya, satu daripada ajaran agama ialah kiamat. Di antara aktiviti kiamat ialah menilai aktiviti manusia atas muka dunia ni. Tidak pandang-pandanglah kita siapnya. Masuk surah yang kedua sikit lagi. Wal 'adiyatu dhabha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyatu dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ayat kita panggil ayat surah Wal 'Adiyah. Ayat di sebelah ayat, sebelah keratan. Dan ayat-ayat ini juga kita panggil surat Qadar. Surat muqaddam, surat yang diajar kepada anak-anak kita lebih dulu pada ajak surat besar kita panggil. Dan bila kita baca dalam semaya, luar semaya, nak ceramah, nak berapa, kita baca ayat ni, kita terang, kita baca dalam semaya, kita ingat apa benda kandungan wal adiyat. Kesimpulan wal adiyat makna dia begini, wal adiyat dhabha, demi segala kuda yang berlari deras sampai berbunyi suara. Kuda ni bila dia lari derah dia bunyi hak. Itu dikira kuda baik. Satu daripada tanda kuda baik ialah bila dia bunga derah, suara tu bunyi dan dada dia bunyi hak. Orang biasa yang kuda tahu dah bunyi. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda yang lari sampai berapi. Kaki dia tu bila dia tepuh dengan batu bawah ni, maka kerahnya besi di tapak kaki dia tu bila belaga dengan batu berapi. Tanda kuda lari derah. Fal mughirati subha, demi segala kuda yang sanggup menyerang musuh walaupun pagi hari waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, menyebabkan berdebu. Bila kuda tu lari derah timbul naik debu. Kalau lari kau tak naik debu. Fa wasatna bihi jam'a, menyebabkan kuda lari derah dan boleh masuk ke tengah-tengah kawasan musuh. Innal insana rabbi lakanud. Benda tadi wal adiyah fal muriyati fal mughirati fa atan nabi fa wasat nabi, ni dia panggil halaf, sumpah. Cara Tuhan nak tarik perhatian orang biar dengar molek, dia gunakan sumpah. Kalau kita Melayu apa ni, sumpah, saya sumpah nama Allah, saya bersumpah benda saya sebut ni betul. Cuma kita orang Islam ni tidak dia benar sumpah lain pada wallah wa billah wa tallah. Bila kita nak sumpah depan hakim kau, depan orang kampung kau, nak tunjuk kita ni cakap betul, orang tak percaya ke cara lain pada sumpah. Zaman hari tu orang sumpah tekak gondo. Adik-adik kakak ingat hari kecil-kecil hari tekak gondo tu, dia kalau aku kecil pohon tekak gondo, gapo gondo tak tahu dah. Tari masa ni, bagi dia tari masa ni tu boleh buat sumpah.
Hanya cara Kelantan. Gapo dah kape buka apa? Kape lah kata dia. Kape tu supoh dia. Semua tu tidak dibenar oleh agama kita. Tari masa ni kalau kak gondo, kalau kapi tak boleh. Yang nak supoh juga. Wallah wabillah wa tallah. Mana saya ni cakap benar, kalau tak percaya, saya sanggup buat saksi dengan Tuhan. Hei Tuhan, marilah jadi saksi aku, bercakap apa yang aku benar, itu mana disebut wallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, bahawa Allah menjadi saksi bagi saya, bahawa cakap apa saya ni benar. Itu mana bersumpah dengan nama Allah. Mana kalau kau hari Tuhan, awak saksi tak percaya juga, boleh bergocoh lah maknanya. Itu dia duduknya. Allah Ta'ala ni bersumpah juga. Dia dengan sebab halal haram tak ada dia. Dia bersumpah dengan apa sahaja perkataan yang boleh menimbulkan emosi orang Arab. Dia boleh menimbulkan emosi, dia boleh naikkan emosi pendengar orang Arab. Dia buat sumpah belaka, termasuklah sumpah dengan kuda. Kuda satu daripada makhluk yang sangat-sangat disayangi oleh orang Arab. Zaman hari itu, zaman lain. Kerana hidup orang Arab zaman hari itu, hidup dia dengan kekerasan, hidup dengan bala tentera. Dia tak ada nilai hidup, dia tak ada moral, dia tak ada adab. Dia adanya ialah orang panggil siapa dia buku tangan kerah, siapa dia menumbuk dia derah, orang itu sebab mereka lain ya. Mereka lain ni ugu orang dengan kekerasan ya. Dia tak ada moral, tidaklah kata dia nak pau orang dengan adab murni, dengan moral yang baik, tak ada. Dia adanya peluru, bedil, kapal terbang, lepas tu duit. Kalau Turki nak beri saya, askar saya ni duduk bumi Turki, saya akan beri 10 bilion. Itu perangai orang bodoh. Kalau orang itu orang cerdik, kalau Amerika ni cerdik, dia akan ajak Turki ke berapa, saya akan buka sekolah, saya akan buka tali air, saya akan beri peluang-peluang meniaga dengan orang Eropah, saya beri buka kilang. Mana buatlah benda-benda yang boleh menarik perhatian orang, sebab bahawa Amerika ni jenis orang molek, jenis orang berjuru pada Nabi Muhammad. Dah nak ambil piti kan nak peluru. Itu main, itu perang orang bodoh. Sebab kita kapunya mari tu juga, bila belagu ayat Allah, ayat je Allah, kita dua tak baca lagi. Tu perang apa jam hari tu, perang Nasmilan, apa lagi Badi, Lawi ayat, Binyamani, baru tim baru kata. Jam itu hari ni alhamdulillah kita boleh buat. Tok guru ajar cara tok guru, boleh tindak cara boleh. Akhir sekali perangai kata daripada jahat jadi molek. Tidak tak suka guna kekerasan. Kalau mari pula kajian nak guna kekerasan juga, kajian bodoh lah. Apa balik semula ke zaman 50 tahun gitu. Baik. Demi kuda yang berlari derah sampai berbunyi suara. Fal muriyati qadha, demi kuda yang lari derah sampai berapi kaki dia bertepuh dengan batu. Fal mughirati subha, demi kuda yang sanggup serang musuh walaupun pagi buta. Pagi buta pun tengah sedap tidur, kuda tuan dia pecut nak pergi perang, dia pergi juga. Kesetiaan kuda. Fa asar nabi naqa, dia pecut lari derah sampai ke debu habis. Fa wasat nabi jamaah, sampai ke boleh masuk merebus masuk dalam kumpulan musuh. Itu sumpahnya. Hak nak ayat apa dia? Innal insana rabbil lakan. Sesungguhnya manusia ni bahasa jadi tak kena budi Tuhan. Hak tu hak nak ayatnya. Maknanya kalau kata-kata bismillahirrahmanirrahim, innal insana rabbil lakan. Hak tu hak sebut tak sah. Tapi wal adiyati fal muriyati apa panggil pelapik bahasa untuk menarik perhatian orang supaya orang dengar berapa dia benda. Hak benda nak ayatnya innal insana rabbil lakan. So ni manusia ni, ayat Tuhan kaya, aku ni Tuhan buatmu, aku dak ayat perangamu ni kepada kan kau tak kena budi. Manusia Melayu, manusia Arab, manusia Inggeris, manusia kaya, manusia miskin, manusia Eropah, manusia Timur, asasilah manusia ni bahasa kanudun, bahasa tak kena budi. Jadi kalau mu berdepan dengan orang tak kena budi, tu tak pelik lah. Kerana pesen dia lah manusia tak kena budi. Wajibannya betul balik. Batu amu dak sebut semua. Orang hak tak si dengar, tak mengendah ke Islam. Politik tak si mengendah, politik cara Islam tak si, ekonomi cara Islam tak si. Orang ni orang sakit. Tak boleh buat balah dengan dia. Buat balah dengan dia, mana kita buat balah dengan orang sakit. Kita tu kata buat balah dengan orang sakit. Sakit apa busuk bangah. Kita ni dak kata buat orang sakit. Dia sakit dak kata, busuk tu kat ada dia dah sakit. Dia kudi, dia bisu, dia buat tu, dia bukan. Jadi kewajipan doktor yang cerdik, dia sanggup buku hidup dia berdepan dengan pesakit hanya darah lah, hanya itu hanya ini.
Kita bila kita ni jenis orang reti Islam, bila depan orang tak reti, kita kata Islam molek lah ni. Memang manusia ni kanudun, tak kena budi hak kena hari ni Islam. Boleh hidup ke manusia yang tanpa Islam? Manusia tak boleh hidup dengan nasi je, tak boleh hidup dengan duit je, tak boleh hidup dengan rumah besar je. Kena hidup sekali lagi, iaitu roh dia kena perah juga. Dia tak ada makanan bagi roh lagi daripada zikrullah. Ingat Tuhan, kemuncak zikrullah ialah Quran. Daripada awal sampai ke akhir, tak ada benda Quran nak buatnya ialah zikrullah. Semayang zikrullah, ngajar zikrullah, ngaji zikrullah, berjual dengan nama Islam zikrullah, ekonomi cari Islam zikrullah. Zikrullah ni lah kita dedah pada orang yang belum pada ni dia kurang tahan lagi. Kita bawa Islam sebagai membolehkan Islam secara komprehensif kita panggil, supaya dia rohani dia segar molek, dia boleh rajin cari harta walaupun apa yang kita halal, kahwin, kau beranak, kau bercucu, kau jaga balik sebagai bani Islam. Itu panggil orang lagu ni ialah orang yang geti kenal budi Allah SWT dan tidak lagi kanud, tidak lagi tak hargai budi. Innal insana rabbil lakan, sesungguhnya manusia mu sendiri pun kanudun rabbih, tak mengenal budi Tuhan. Dia boleh hidup senang agak melupakan aku. Wa innahu ala dhalika la syahid. Benda lagu ni Tuhan kata bukan tak reti, dia sendiri pun reti juga. Manusia ni tak ada orang tak reti belaka bahawa dia ni makhluk Tuhan, boleh nyawa perkara Tuhan, jantung dia berdenyut perkara Tuhan, darah dia berlari perkara Tuhan, boleh makan, boleh minum, butir padi, berapa butir beras, semua aku buat belaka. Agak manusia sebutir padi tak nak buat, nak suruh buat air titik pun tak boleh. Jadi timnya lagi, tapi dia lawan aku juga. Itu perangai. Jadi bila Tuhan kata begitu, perkata kita, kalau setara Tuhan aku ni pun jenis tak kena budi juga. Bagi tak ada makan nasi, lauk, minum air segelas, mari dua benda kau tidak Tuhan buat. Ni kalau Tuhan buat pun tak boleh halal haram. Tanda aku ni pun tak kena budi Tuhan. Ya Tuhan tahu aku ni suruh jaga jaga agama kita panggil. Halal kena jaga, haram kena jaga, syurga kena jaga, neraka kena jaga, dosa kena jaga, pahala kena jaga. Tiba-tiba tak jaga sekarang betul-betul aku ni kanud. Wa innahu li hubbil khair la syadid. Dia perangai orang juga bila boleh pitih ke dia sudah. Hubbil khair. Wa innahu li hubbil khair syadid. Khusus manusia ni la syadidun li hubbil khair. Lalu amat sayang ke harta. Harta aku beri ke dia ni bukan untuk simpan, untuk manfaat, untuk cari manfaat. Manfaat ni bukan untuk mu seorang. Padamu pun aku beri peluang kamu cari, pada saya mu hok sakit, hok miskin, hok apa-apa, mu kena guna juga harta. Tapi yang saya harta tak guna harta ikut tempat tu lah panggil kanud. Coba kita perhati, kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada ilmu masing orang panggil, kita ada pengaruh. Barang ni barang khazanah Tuhan beri pada kita. Kenapa kita guna untuk kepentingan diri seorang? Bila guna untuk kepentingan diri seorang, kita panggil kanud, tak turut Nabi, ajaran Nabi kata man kana lahu fadlu malin, mana-mana orang ada pitih lebih, wa man kana lahu fadlu zadin, mana-mana orang yang bekalan lebih, wa man kana lahu fadlu zahrin, mana-mana orang yang belakang lebih. Mu naik kuda lebih lagi belakang, saya boleh muat seorang lagi, mu kena letaklah orang lain. Kita naik kereta pergi masjid, sekurang-kurangnya tengok orang tua bokok tukar, slow lah kereta, buka pintu pakcik, naik kereta. Kalau tak buat lagu tu, arti mu kanud. Islam tak ada makna. Islam kalau kita syarah semua ngaji semua lah, tak ada sebab orang curi. Kerana curi ni kerana lapar ataupun kerana nak mewah. Kerana lapar tu tak mungkin orang Islam lapar dalam masyarakat Islam. Kerana tiap-tiap orang lapar tak ada duit, kewajipan orang ada duit dia kena jamu. Mula-mula adik-beradik dulu kena jamu adik-beradik dia. Kalau tak ada gitu, jiran wajib atas jiran sebutir kapau kena cek tengok siapa dia tak cukup makan. Kalau tak cukup dia adik-beradik pun tak cara, orang kampung tak cara, naik atas baitul mal. Kerajaan negeri mesti siap bantu pada rakyat. Tak nak curi lagu mana. Jadi kalau curi juga sama ada lapar mati, maka tidak masyarakat Islam, ataupun nak mewah. Dia mewah ni bukan cara nak mewah awak kerja sendiri, jangan dia curi, jangan dia buat nyambut, jangan. Itu kata syarah berarti agama ni kan. Tak ada tempat boleh kita tek Islam. Kalau dia tek ni orang tak reti. Kita itu orang tak reti. Tahu dah driver tak pandai bawa jalan, kita naik kereta dia juga pun jalan habis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.